Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 9 hingga 15 Disember 2021. Pertempuran Maghrib menghampiri detik penentuan pembebasan penuh. Trump, Netanyahu tidak pernah mahukan perdamaian. Tentera Hashid Sya'bi melancarkan operasi anti-ISIL. Perdana Menteri Israel akan membuat lawatan rasmi pertama ke UAE. Seorang anggota Biro Politik Gerakan Penentangan Ansarullah Yaman berkata, detik penentu pertempuran Maghrib adalah hampir seperti yang dikatakan sumber, wilayah itu akan dibebaskan sepenuhnya dalam masa terdekat. Muhammad Al-Bukhaiti memberitahu rangkaian berita Al-Mayadin Lubnan pada hari Rabu bahawa waktu penentu hampir di Maghrib. Al-Bukhaiti menyatakan bahawa tentera Yaman berada di bawah tekanan popular untuk membebaskan wilayah itu daripada militan yang disokong Saudi. Terdahulu pada hari Rabu, sumber lapangan memberitahu Al-Mayadin bahawa tentera Yaman dan pejuang bersekutu daripada jawatan kuasa popular dan pejuang sekutu daripada jawatan kuasa popular telah menguasai banjaran Gunung Al-Balak Al-Syarqiyah yang terletak berhampiran kota Maghrib. Menurut sumber, Al-Balak Al-Syarqiyah adalah ketinggian terakhir untuk mempertahankan kota Maghrib dari sebelah tenggara, menyedari bahawa ramai militan yang disokong Saudi telah melarikan diri dari medan pertempuran. Sumber itu berkata hanya tinggal beberapa hari lagi sehingga tentera Yaman dan jawatan kuasa popular akan membebaskan kota Maghrib sepenuhnya. Bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendedahkan bahawa bekas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah penghalang utama kepadanya untuk mencapai keamanan antara Israel dan juga negara Palestin. Laman web Ibrani Wala melaporkan bahawa wartawan Israel dan personaliti media Barak Ravid menerbitkan buku bertajuk Kedamaian Trump, Perjanjian dan Revolusi Abraham di Timur Tengah, yang mana di dalamnya dia berkata Trump menyerang Netanyahu dengan kuat, mengarahkan kritikan keras terhadapnya. Trump berkata dalam temu bual dengan Ravid pada April bahawa salah satu sebab kegagalannya untuk mencapai perjanjian abad ini antara Israel dan juga negara Palestin ialah Netanyahu tidak pernah mahu berdamai dengan rakyat Palestin. Laman web itu menunjukkan bahawa Trump mencapai kesimpulan yang serupa dengan pendahulunya iaitu Barack Obama dan juga Bill Clinton bahawa Netanyahu tidak serius mengenai penyelesaian dua negara. Saya tidak fikir Netanyahu pernah mahu berdamai dengan rakyat Palestin, kata Trump dalam hal ini. Dia menambah bahawa dia sedar awal dalam jawatan presidennya bahawa Netanyahu mewakili halangan yang lebih besar baginya untuk mencapai perdamaian dengan Presiden Palestin Mahmud Abbas. Mengenai Abbas, dia berkata, saya rasa dia hebat, dia seperti bapa kepada saya. Saya rasa dia mahu mendapatkan perjanjian dan keamanan lebih daripada Netanyahu. Tentera Iraq dan Unit Mobilisasi Popular PMU melancarkan operasi besar-besaran terhadap saki-baki pengganas ISIL dan tempat persembunyian mereka di wilayah Diyala, Iraq. Siri operasi menentang pengganas tentera Iraq dan Unit Mobilisasi Popular PMU juga dikenali sebagai Hashid Sya'bi berterusan di bahagian yang berlainan di Iraq. Tentera Udara Iraq pada hari Sabtu menyasarkan 3,000 pejabat kumpulan pengganas ISIL di Pergunungan Hamrin di Diyala. Sebelum serangan udara itu, tentera Iraq menangkap 6 pengganas di wilayah utara Nainawa dan menyasarkan tempat persembunyian mereka di Saladin. Tentera Hashid Sya'bi juga semasa operasi besar-besaran menggagalkan serangan pengganas ISIL terhadap kawasan di wilayah Diyala. Walaupun pengganas mengalami kekalahan di Iraq, tentera Iraq dan pasukan pejuang masih mengejar saki-baki pengganas ISIL di bahagian yang berlainan di negara itu.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett bersedia untuk melawat Emirat Arab Bersatu UAE pada hari Ahad, menandakan lawatan rasmi pertama oleh Perdana Menteri Israel ke negara teluk itu, lapor Anadolu Agency. Dalam satu kenyataan, pejabat Naftali berkata, lawatan sehari itu termasuk pertemuan dengan Putera Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Para pemimpin akan membincangkan hubungan yang lebih erat antara Israel dan juga Emirat Arab Bersatu dengan penekanan pada isu ekonomi dan serantau yang akan menyumbang kepada kemakmuran, kebajikan dan juga mengukuhkan kestabilan antara dua negara, kata kenyataan itu. Tiada ulasan ataupun pengesahan rasmi oleh pihak berkuasa Emirat setakat ini. Lawatan itu dibuat ketika Israel menekankan tentangan terhadap perjanjian baharu antara kuasa dunia dan Iran mengenai program nuklear Tehran. Tahun lalu, UAE menandatangani perjanjian tajaan Amerika Syarikat untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel. Negara teluk itu disertai oleh 3 negara Arab lain, iaitu Bahrain, Maghribi dan juga Sudan dalam menormalkan hubungan dengan Tel Aviv. Penduduk Palestin mengecam tindakan itu sebagai tikaman dari belakang. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, kezaliman akan terus ada, bukan kerana banyaknya orang-orang jahat, tapi kerana diamnya orang-orang baik. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.